Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Nampaknya cerita tentang Mahathir tak akan pernah berakhir. Seperti biasa, yang musuh jadi kawan, yang kawan kalau ada yang perlu didedah, dia mendedah. Dan sekali lagi, Tun Mahathir kali ini oleh bekas kawan kemudian jadi musuh, kemudian jadi kawan semula, kemudian sekarang ini sekali lagi beliau mendedahkan semula satu rahsia yang besar tentang Mahathir yang ramai tak tahu tapi diketahui oleh veteran politik Malaysia. Beliau ialah Tengku Razaleigh Hamzah, iaitu Kuli. Yang kita tahu, Kuli ini pernah menjadi kawan Mahathir dalam UMNO. Kemudian mereka bermusuh semula dalam permusuhan yang amat hebat, sehingga pada satu ketika dulu UMNO pernah diharamkan. Dan melalui semangat 46 Kuli bertarung dengan Mahathir, kemudian masuk UMNO balik. Dan kemudian pada ketika era Perikatan Nasional yang bergolak itu, Kuli tiba-tiba seolah-olah membuat satu perancangan bersama dengan Tun Mahathir. Dan kali ini Kuli muncul semula mendedahkan satu pendedahan yang amat dahsyat tentang Tun Mahathir. Kuli berkata perjuangan Melayu Tun Mahathir ada kalanya melencong. Itu kata Tengku Razaleigh Hamzah, bekas rakan kepada Mahathir, bekas musuh juga kepada Mahathir. Tuan-tuan dan puan, ahli politik veteran Tengku Razaleigh Hamzah atau dikenali sebagai Kuli memberi peringatan perjuangan Melayu Dr. Mahathir Mohamad ada kalanya melencong mengikut kesesuaian ketika berpolitik. Wow, begitu rupanya Tun Mahathir menurut Tengku Razaleigh Hamzah. Bekas Menteri Kewangan itu akui bahawa Mahathir mengambil berat nasib orang Melayu dan sering membangkitkan isu itu dalam pertemuan mereka. Namun tindakannya ada kalanya tidak seiring retorik. Jadi rupanya Tun Mahathir ini pun ada juga dalam bermuka-muka. Beliau memang banyak bercakap pasal orang Melayu, kata Tengku Razaleigh Hamzah, setiap masa. Tetapi dia ada kalanya dia corner, lencong ikut lain, mengikut kesesuaian masa untuk dia berpolitik. Itu pendedahan berani daripada Tengku Razaleigh Hamzah yang mengulas tentang satu proklamasi yang disebut sebagai Proklamasi Orang Melayu yang telah digerakkan oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad bermula pada Mac yang lalu ketika ditemui di Perhimpunan Agung UMNO pada 2023 di Pusat Dagangan Dunia di Kuala Lumpur pada Sabtu yang lalu. Wow, ini satu perkara yang perlu diperhatikan sungguh-sungguh oleh PAS dan Perikatan Nasional. Inisiatif Mahathir itu dikatakan untuk menyatukan ahli politik orang Melayu merentasi kepartian dan disokong oleh beberapa figura besar di Malaysia, orang-orang yang di dalam pembangkang, termasuklah Presiden PAS sendiri, musuh ketat UMNO, musuh ketat Mahathir satu ketika dulu, yang sekarang ini beliau termasuk di dalam yang menyokong Tun Mahathir untuk proklamasi orang Melayu ini, yang pada ketika dulunya beliau ini menjadi sasaran kritikan kepada Tun Mahathir. Tapi tiba-tiba sekarang tanpa dijangka mereka duduk sebumbung dan mereka ada satu perjuangan yang sama. Tengku Razaleigh Hamzah yang lebih dikenali sebagai Kuli mempersoalkan kenapa Mahathir tidak melakukannya ketika menjadi Perdana Menteri dulu dari 1981 sehingga tahun 2003 ketika bersama dengan Barisan Nasional
dan 2018 hingga 2020 ketika bersama dengan Pakatan Harapan. Itu yang perlu dijawab oleh Mahathir. Ini pendedahan persoalan yang betul-betul sangat relevan dan betul-betul perlu dijawab oleh Mahathir. Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Secara umumnya, semua rakyat Malaysia tahu bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim mengumumkan bahawa beliau tidak menerima sebarang gaji sebagai Perdana Menteri. Beliau mahu supaya gaji itu dikembalikan kepada komuniti untuk membantu mereka yang sangat memerlukan bantuan. Mungkin gaji itu nampak sedikit, hanya mungkin belas ribu atau puluh ribu. Tapi kalau kerana berpuluh ribu sahaja itu, yang sedikit dilihat sedikit itu, dapat membantu seorang atau dua orang pelajar miskin, bayangkan impak yang akan terjadi kepada negara Malaysia apabila mereka menjadi pemimpin yang baik. Mereka menjadi tiba-tiba menjadi manusia yang sangat berguna di Malaysia. Secara jangka panjang itu amat bagus. Tapi hari ini Datuk Seri Anwar Ibrahim akhirnya membuka mulut sekali lagi berkenaan dengan gajinya. Bila orang tanya, Anwar betul-betul kah tak ambil gaji? Ya, saya kata ya betul lah. Dia sudah umum dia tak ambil gaji, dia tak ambil gaji lah. Kenapa dia tak ambil gaji? Apa yang dia mau makan? Pasti ada sumber lain yang Anwar Ibrahim sudah prepare. Mungkin ada bisnes kah, dan mungkin daripada hasil sebelum dia jadi Perdana Menteri pun mungkin sudah ada bisnes yang dia boleh dapat ataupun yalah. Dan pastinya pendapatan beliau itu adalah pendapatan yang sahih, pendapatan yang halal, bukan pendapatan yang sakau-sakau. Itulah kehebatan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Hari ini kita dapat berita beliau akhirnya membuka suara sekali lagi, membuat pengakuan berkenaan dengan gajinya. Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia, mengumumkan bahawa bila ekonomi pulih, saya pun dapat ambil gaji balik. Rupa-rupanya Datuk Seri Anwar Ibrahim bukanlah selama-lama tak ambil gaji, tapi beliau hanya mahu ambil gaji sekiranya ekonomi Malaysia sudah kembali kepada normal, kepada pulih semula. Jadi beliau mahu supaya dapat juga turut membantu ekonomi negara Malaysia dengan gajinya. Perdana Menteri Anwar Ibrahim kekal dengan pendiriannya untuk tidak menerima gaji bagi jawatan itu sehinggalah ekonomi negara dapat dipulihkan semula dengan kadar yang terbaik. Bagi membolehkan dia menikmati gaji sebagai Perdana Menteri, Anwar berkata dia harus segera untuk memulihkan ekonomi negara pada ketika ini. Bila ekonomi kita pulih cepat, katanya, saya pun dapat gaji semula. Saya pun dapat gaji saya balik. Sebab 6 bulan tak ambil gaji lagi. Cumanya selagi ekonomi belum pulih, saya tak akan ambil gaji saya. Itu kata Anwar Ibrahim ketika beliau berucap pada Majlis Amanat Khas Perdana Menteri kepada penjawat awam negeri Selangor di Dewan Jubli Perak di Shah Alam hari ini. Dalam ucapannya itu, Datuk Seri Anwar Ibrahim membandingkan prestasi ekonomi Malaysia dan Indonesia serta pendekatan yang digunakan kedua-dua negara dalam menguruskan perbelanjaan, termasuklah membatalkan subsidi elektrik. Dia berkata, Perdana Menteri berkata, kita kena tingkatkan prestasi kita dengan cepat. Ekonomi Indonesia dulu lembab jika nak dibandingkan dengan ekonomi Malaysia, katanya. Tapi sekarang Indonesia lebih bagus, lebih tegas dengan batalkan subsidi elektrik. Beza dengan saya yang hanya batalkan subsidi kepada golongan orang kaya, tetapi tidak Indonesia. Ya, Indonesia terbatal untuk semua, katanya. Jadi Datuk Seri Anwar Ibrahim masih lagi ingin membantu rakyat Malaysia yang tak mampu. Tapi bagi yang kaya raya, of course lah, nak minta apa lagi subsidi? Dah kaya raya, nak minta subsidi lagi.
Lebih baik subsidi itu disalurkan kepada mereka yang benar-benar memerlukan daripada orang-orang kaya yang tak memerlukan lagi sebenarnya. Lebih baik itu subsidi itu disalurkan kepada ekonomi. Yang peliknya ramai orang kaya yang tiba-tiba menggelupur seolah-olah mereka tak cukup makan pula kerana subsidi ini dihapuskan untuk orang kaya. Lepas itu ada juga orang kaya yang menggunakan isu ini untuk menyerang Anwar Ibrahim. Tapi yang saya heran, kenapa mereka takut subsidi mereka dihapuskan? Tak cukup lagi kah kekayaan itu? Okey, so selamat maju jaya kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia, yang pasti akan terus berusaha untuk mengembalikan kecemerlangan ekonomi negara Malaysia. Dan yang tadi Suara Rakyat Bergema channel ini